Assalamualaikum and hi. Today we are going to discuss about effect and impact of US election 2020. So without further ado, let's we start with Aiman Shukri. Thank you to Ashraf Shaizan. Okay, today I'm going to talk about um, Joe Biden that critique the administration of Donald Trump. There is a late in distribution of COVID-19 vaccine. Um, this vaccine distribution operation is one of the biggest operation that America has as a country. So Trump administration targeted to distribute the vaccine to 20 million American citizens before the end of December 2020. But until now, only 2.1 million American citizens that received the vaccine injection. Uh, Joe Biden said that Trump's administration plan to distribute the vaccine is way too late. Joe said that his administration, however, not only um created the vaccine but also collected funds in order to distribute the vaccine faster and efficiently. Biden said he promised to distribute the vaccine to 100 million people in US starting from 20 January until the first 100 days of him taking over the White House. To reach the target, he said that the vaccine distribution must be multiplied 5 until 6 times from what Trump has been doing, so that one day the average of vaccine injection should be 1 million or more. That's all from me. Now I will hand it over to Muhammad Shukri. Hello. Today I'm going to talk about Joe Biden plan as first day of his presidency of the White House. Joe Biden plan to issue a memo to halt or delay minute regulation and action taken by Trump administration before. Uh,
This memo will be sworn by Joe Biden during the inauguration day. There are a few examples, such as Trump have issued to tighten the immigration into the US. Kuat sikit. And Trump also want to eliminate food assistance for millions of Americans, for the homeless and all of needed people. Ashraf Saizam, can you tell about inauguration day? Okay. Okay. Okay, setakat yang apa yang saya baca sikit. Okay. Inauguration Day ni ialah hari di mana Joe Biden akan ambil alih White House, iaitu pejabat Presiden United States. Okay. Seperti yang kita tahu, pada hari ini, pada 20 Januari itu, Joe Biden akan menjadi Presiden yang ke-46 United States of America. Okay, setakat ni media kata yang pada 20 Januari itu kemungkinan celebration ambil alih jawatan presiden tu, kemungkinan dia kata tidak semeriah seperti yang sebelum-sebelum ni. Sebab apa? Sebab pandemik COVID-19 ni lah sendiri. Okey, lepas tu dia kata inauguration celebration ni akan dijalankan di US Capitol, in front of the US Capitol in Washington DC, dekat White House tu, depan White House tu sendiri. Okay, rasanya setakat tu je kot. Kalau ada apa-apa lagi saya tambah. Apa ni, seterusnya saya serahkan kepada Alia Husna ataupun Nurul Fasihah kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan tentang effect of US election. Assalamualaikum. Hari ni saya nak cakap pasal Palestin dengan konflik Palestin dengan Amerika Syarikat. Warga Palestin dia tidak yakin dengan kemenangan Joe Biden dalam pilihan raya Presiden Amerika boleh bawa konflik perubahan pada Palestin. Ada yang mengatakan bahawa dasar AS terhadap rakyat Palestin tidak akan berubah walaupun siapa pun presidennya. Jurucakap kumpulan militan Hamas, Hazel Qasim, dia ada cakap dia ada minta Joe Biden untuk membuat pembetulan bersejarah terhadap dasar Amerika dengan Palestin. Tapi tak ada sebarang tindakan daripada Joe Biden.
Setakat ni dia secakap, kalau ada apa-apa saya tambah lagi. Saya serahkan kepada Fasihah. Okay, kejap. Sebelum tu saya nak mencelah sikit. Saya setuju dengan apa yang Ustaz cakap. Pasal Palestin tak setuju Joe Biden jadi presiden sebab kalau kita tengok sejarah sebelum ni, Palestin diserang oleh Israel sejak tahun 1400 something selepas Masihi. Jadi sepanjang daripada tempoh tu, daripada tahun tu sampai ke 2020, dah berapa banyak presiden dah yang US bertukar-tukar tangan, dan semuanya membuat manifesto yang sama tentang Palestin, iaitu Free Palestine. Tapi seperti yang kita tengok sendiri, sampai ke hari ini pun Palestin masih lagi ditindas oleh negara Israel dan disupport oleh US sendiri. Dan yang paling ketara adalah pada zaman Donald Trump ni sendirilah. Itu je. Saya Nur Fasihah Afifah binti Ahmad Tazi. Hari ini saya nak cakap tentang Joe Biden dia punya polisi. Yang pertama, Joe Biden ni bila nak pilihan raya ni, bila melibatkan COVID-19 ni, dia cakap nak menyediakan siapa-siapa yang nak buat test COVID-19 tu secara percuma. Lepas tu dia pun dia nak join balik yang Paris Climate Agreement. Kalaulah dia terpilih nak jadi presiden. Lepas tu yang untuk ekonomi dia nak naikkan tax untuk high yang macam pendapatan yang tinggi lah untuk bayar investment public service. Tapi dia cakap dia akan meningkatkan impact over 400 tahun macam tu. Lepas tu untuk pasal kesihatan pula dia nak macam protect dengan expand the ACA untuk dia bagi benefit, medical benefit dekat warga emas daripada umur 65 sampai berapa? Contoh tak ingat lah. Lepas tu pasal senjata. Kalau senjata dia limit siapa-siapa yang nak ambil senjata tu dia limit untuk bilangan dia tu dia limit lah untuk satu sebulan. Macam tu. Lepas tu yang tu je kot. Terima kasih. Okey, terima kasih Fasihah. Itu saya nak tambah sikit mengenai apa yang Alia Husna cakap sebelum ni mengenai Amerika Syarikat dan Palestin. Saya juga berasa yang perkara yang sama tu tak akan berulang sebab Joe Biden pun ada menyatakan yang dia ni penyokong tegar Israel. So saya rasa benda yang orang Palestin harapkan tu tak akan terjadi. Dan saya rasa mustahil untuk penindasan terhadap Palestin ini berakhir semasa pemerintahan Joe Biden. Boleh saya tambah? Boleh.
Berita bertarikh 29/11, Joe Biden ni dia melantik seorang yang berketurunan Palestin Amerika yang bernama Rima Dodin sebagai timbalan pengarah pasukan perorangan presiden. Dia tapi pelantikan yang Joe Biden buat ni mendapat tentangan daripada kumpulan yang pro-Israel. Pelantikan Rima Dodin ni merupakan sebahagian daripada janji yang Joe Biden buat melalui Plan for Partnership kepada masyarakat Amerika Syarikat, Arab Amerika Syarikat. Dia lantik ni sebagai Biden lantik ni untuk memasukkan dasar pentadbiran Presiden Donald Trump yang disifatkan sebagai rasis untuk mengiktirafkan hak masyarakat minoriti seperti penduduk Arab Amerika. Tapi akhbar daripada Jerusalem ada peletikan pelantikan Rima Dodin ni. Dia cakap kononnya beliau menyokong tindakan yang pengumuman berani mati ni. Dia macam ramai lah tak setuju dengan Joe Biden ni. Tapi Joe Biden ni dia lantik Rima Dodin ni sebab dia dah berjanji. Itu je lah saya tambah. Okay, terima kasih. Husna. Okay, apa ni Muhammad Syukri ada apa-apa nak tambah ke? Hello. Dengar. Dengar Syuk. Trump dia sebenarnya ada masih ada hasrat untuk jadi untuk menang election ni, sebab pada 6 Januari ni dia boleh overturn election ni dekat Supreme Court. Tapi sebelum ni semua kes yang dia betang dia kalah. Semua reject. Semua Supreme Court reject. Jadi 6 bulan ni, 6 Januari ni, dia rasa itu adalah peluang terakhir dia untuk menang election ni. Itu aja. Okay, saya nak tanya satu. Okay, soalan ditujukan pada Syukri. Pada pendapat anda, berapakah percentage bahawa Trump boleh menang untuk last chance dia ni dekat Supreme Court? Pada pendapat saya, chance tu tipis sebab semua yang dia masuk semua ni dalam Supreme Court tu semua kena reject dan tak ada satu pun dia menang. Jadi saya rasa peluang untuk dia menang tu amat tipis. Okay, baik. Terima kasih untuk jawapan. Okay, jika tak ada apa-apa lagi ke atau ada lagi yang nak tambah apa-apa? Tak ada dah. Okey, kalau macam tu saya rasa kita boleh akhiri sesi kali ni. Terima kasih kerana join meeting.